Jadi, hari ini saya ingin menerangkan tentang pengenalan etika dan peradaban. Dari segi bahasa ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika dari segi sosiologi pula ialah satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Seterusnya, istilah dari segi peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggeris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Seterusnya, peradaban ialah suatu kebudayaan yang sudah mencapai taraf perkembangan teknologi yang tinggi. The Disintegration of Civilization dari Arnold Toynbee dalam Theories of Society 1965. Pengertian lain menyebutkan bahawa peradaban merupakan kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun non-fisik. Yang terakhir sekali, definisi peradaban. Definisi peradaban menurut Konjarani Wright menyatakan bahawa peradaban merupakan sebahagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi masyarakat kota yang maju dan kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Slide seterusnya ialah ciri-ciri etika dan peradaban. Etika bersifat objektif, berpandukan kepada prinsip dan dasar yang digariskan, memenuhi tuntutan, peranan dan tanggungjawab, menyempurnakan sistem peradaban yang diamalkan dipersetujui, mengandungi peraturan-peraturan tertentu untuk dipatuhi golongan tertentu. Peradaban, pembangunan suatu kota-kota baru dengan menggunakan tata ruang yang baik, indah dan juga moden. Menggunakan sistem pemerintahan yang tertib dikarenakan terdapat hukum dan juga peraturan. Berkembangnya bermacam-macam ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih maju ialah seperti astronomi, kesihatan, bentuk tulisan dan lain-lain. Masyarakat yang lebih kompleks dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian dan juga strata sosial. Okey, 3 faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban. 1. Sistem kepercayaan dan agama. Malaysia terdiri daripada rakyat pelbagai kaum yang mempunyai agama, kepercayaan masing-masing iaitu Islam, Buddha dan Hindu. 2. Salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing, memelihara kehormatan orang lain. Islam melarang kaum mereka untuk mencemooh atau menghina sesama mereka dan orang lain. Faktor kedua adalah bahasa serumpun. Antaranya adalah kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan peringkat awal dalam komunikasi. Selain itu, melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan sesuai dan mudah difahami. Seterusnya, bahasa Melayu iaitu bahasa pengantara kepada peradaban kaum, lambang wujud sebuah negara. Faktor yang terakhir adalah kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral, iaitu undang-undang sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai, membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang bertamadun dan berperilaku baik, menghalang seseorang bertindak di luar kawalan dan elok di mata masyarakat. Contohnya, merompak, membunuh dan lain-lain. 3 kesan pengabaian etika pada masa kini, iaitu keruntuhan nilai kemanusiaan.
Jenayah berlelosa kerana banyak peralatan teknologi dicipta. Penyalahgunaan seperti jenayah cyber, contohnya internet, telefon bimbit dan lain-lain. Kedua, lahirnya teknologi kehendak komersial. Dan terakhir sekali, wujudnya saintis dan teknokrat yang tidak bernama, mementingkan wang, kuasa dan nama. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aisyah Rahimah Taufik. Nama metik saya ialah 10T2006. Perkembangan peradaban dari sudut teknologi dan perindustrian di Malaysia. Secara umumnya, ia terlibat Internet of Things (IoT) atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri. Yang pertama, yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik, dan revolusi industri ketiga yang lebih kepada pengguna teknologi maklumat iaitu IT. Rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar dan banyak lagi elemen pintar diterjemahkan di dalam teknologi pintar melalui industri 4.0. Dahulu, televisyen hanya berperanan sebagai penyampai maklumat selain memberi hiburan kepada masyarakat. Kini, televisyen boleh berhubung secara langsung dengan manusia seperti mengesa manusia tidur, lalu ia akan mematikan fungsinya secara automatik. Ini antara contoh pengembangan teknologi yang dihasilkan melalui revolusi industri 4.0 yang dibangunkan melalui teknologi digital tanpa sebarang garis pemisah antara teknologi dengan sistem biologi seperti manusia. Sekian, terima kasih.